Apa maksudnya? Kunci rumah, sistemkan rumah kita dengan syariat Islam. Nampak tak? Sistem rumah kita bangun pagi, contohnya Abang Hafiz bangunlah subuh. Nampak sistem Islam. Abang Hafiz, iya Milia. Contohlah kan. Mana Milia? Dah lari pengantin dah malu. Kan? Kita kejut suami kita. Kadang-kadang mula-mula kejut, dah 10 tahun makin tak kejut. Sudah setelah berpuluh tahun, akhirnya orang perempuan dia bangun, dia semayang dulu, dia tinggalkan suami dia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dah habis bagi salam, dia tengok lelaki atas katil. Neraka lah orang tua. La ilaha illallah. Kejut pun tidak, kau kira hukum neraka je. Semayanglah sama-sama. Bangunlah abang. Jomlah kita subuh sama-sama. Abang. Kalau macam tu lah cara kejut, sudah dua-dua tak subuh. Kau ni kejut, kau ngajak apa ni? Kau cakap kejut suami macam rumah terbakar, tahu. Bangun bang, api mana? Api neraka, cakap macam tu. Payah kejut. Bila bangun tu suami pula jadi imam. Allahu Akbar. Isteri kat belakang menitis air mata. Sebab suami ni menjadi imam buat kali pertama ni. Itulah Imam Hafiz namanya. Mengimamkan Emilia. Ini tak, abang hari ni tak sihat, awak jadi imam. Jangan buat macam tu. Apa hal Amelia tu jadi imam? Jangan. Kan? Jangan buat-buat tau. Bono tak biasa buat, jangan buat. Ya, tu sebab kena belajar. Tak pandai kena belajar. Ingat tak kisah yang besan dia lama tak jumpa besan dia. Assalamualaikum San. Kau sehat San? Sehat. Ya Allah, lama betul. Apa warkawek kata. Apa kau buat? Betul ke? Salah. Kan aku cakap memang salah aku cakapnya. Hei, betul malas cakap Jawa. Cakap Jerman ni pelik-pelik betul kan. Nantilah aku kahwin dengan Jawa tu. Dan lepas tu bila dah cakap buat, ya Allah dah maghrib. Jomlah kita semayang sesama. Tak apalah kau semayang dulu, aku tak ada wuduk lagi ni. Dia pun pergi ambil wuduk. Yang biasa ni dah semayang, Allahu Akbar. Habis rakaat pertama naik, Allahu Akbar. Dah rakaat kedua, datanglah besan tadi, baru selesai ambil wuduk. Dia pun touch, cap. Dia kena jadi imam. Habis rakaat kedua, habis rakaat ketiga, imam pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia. Kau bukan ada satu rakaat lagi ke? Itu yang aku malas semayang dengan kau. Satu pun nak kira ke? La ilaha illallah. Bukan aku kira, Allah Ta'ala kira tahu. Kau semayang tak cukup rakaat ni. Tu kadang orang tak ada ilmu. Macam tu lah kaedah dia. Kan? Jadi kena belajar. Tak tahu kena belajar. Mengaji kena mengaji. Jangan memang itu sebabnya ada pusat tahfiz, hantarlah anak-anak kita. Jangan kira-kira. Ni sistemnya, sistem Islam kita nak terapkan. Hari ni pelik-pelik tuan. Ada orang pusat tahfiz pun nak ditutup. Pelik hari ni. Jangan memang. Tu sebab jaga-jaga. Tu sebab kita hantar anak. Saya itu saya tanya anak saya, siapa yang nak masuk Ustaz Tafiz? Ada seorang darjah 4 tu nak. Angkat tangan. Nak? Tak sangka yang darjah 4 tu nak masuk. Mak yang nangis dulu. Bila masuk pusat Tafiz, minggu pertama dia balik, dah lain macam dia berbual dengan abah dia. Abah tahu tak kiamat tak lama lagi. Lain macam. Mak abah pun, itulah nasib baik kau cakap. Kau tidak, abah memang tak tahu. Saya cakap macam tu lah. Kan? Makna anak-anak kita ni perlu pendedahan agama. Tu sebabnya sistem Islam. Bila makan pagi, sarapan pagi, Allahu Akbar. Sarapan baca doa, kemudian makan sama-sama. Kemesraan suap pula pada isterinya. Nah sayang, makan. Macam tu. Buka mulut. Tu yang isi macam tu kan. Manalah tahu kemesraan. Ya Allahu Akbar. Ini tak nak manja-manja pun tak boleh. Lagi tua lagi menyampah dia kata. Ni apa dia dengan ada sangat ni? La ilaha illallah, jangan. Kena ingat orang perempuan. Menurut kajian orang lelaki mati dulu daripada orang perempuan.
Jadi sementara hidup tu jagalah elok. Cuba tanya berapa ramai ibu yang kena tinggal sebab kematian suami. Tengok. Tu sebabnya hari-hari kena layan istimewa suami ni. Supaya dia meninggal tu tak adalah galat sangat. Tahu? Kadang kesian suami. Kerana suami tu puas nyusun ayat. Al-maklumlah bini garang sikit. Dia ketua kumpulan Radatul Jannah di Afrika, bukan sini. Sana tempat lain. Dia punya garang lah kan. Oh ya. Abang. Apa abang? Abang nak apa? Bubur nasi. Bubur. Dia duduk rumah apartmen. Bubur. Pergi beli kat Encik Senah bawah tu. Dia suruh beli kat gerai bawah tu. Ya Allah. Sedih suami tu nak sangat makan bubur air tangan bini dia. Sedih hati, luluh hati, turun lah lift tu sampai bawah, belilah kat Encik Senah tu bubur. Tak sama. Masuk dalam lift dah macam mana leka, dah terlewat sikit masuk, kepala tersapit kat lift, langsung mati. Meninggal sebab kepala tersapit kat dalam lift. Meninggal dunia. Tahulah melulung bini ni bila suami dah meninggal. Abang, tak sempat saya buat bubur tu abang. Tadi orang tu nak, kau tak nak buat. Sudah yang jadi mangsa imam dengan makmum 3 malam tahlil kat rumah tu. Bubur je hidang. Sakit perut makmum ni. Dia ladu hitam banyak mana. Sampai tanya, "Mam, malam ni bubur juga kau?" Macam tu lah, dia terbayang ke arwah ni tu. Kemarin arwah tu hidup, kau tak nak masak. Dah meninggal kawan tu, baru kau sibuk bagi bubur. Tengah hidup tu apa dia nak? Setuju je, orang perempuan nak masuk syurga kan? Kan Nabi sebut, jaga solat, jaga puasa, jaga marah diri, marah suami, taat perintah suami. Bukan susah mana. Suami nak kopi, buat kopi. Nak mi bang, siap. Mi celup, settle. Nak apa lagi? Ni belakang abang sakit ni. Pakailah minyak panis. Apa panis yang kau jap minyak tu? Lepas tu sapu. Mak, minyak apa kau pakai ni? Minyak masak. Tapi panis lah. Sapu. Lain macam. Apa lagi nak? Abang terasa lah nak makan mihun. Settle. Nak goreng ke? Hailam. Boleh. Settle. Apa lagi nak? Sain. Faham? Tak, suami nak pindah nama kat tanah tu. Jangan salah faham. Kau memang betul sangka buruk lah. Belum apa-apa sangka buruk tu. Menyampah tu. Kan? Okey. Yang pertama, kunci rumah. Apa maksudnya? Kunci rumah. Sistemkan rumah kita dengan syariat Islam. Nampak tak? Sistem rumah kita bangun pagi. Contohnya, Abang Hafiz bangunlah subuh. Nampak sistem Islam. Abang Hafiz, iya Milia. Contohlah kan. Mana Milia? Dah lari pengantin dah malu. Kan? Kita kejut suami kita. Kadang-kadang mula-mula kejut. Dah 10 tahun makin tak kejut. Sudah setelah berpuluh tahun, akhirnya orang perempuan dia bangun, dia semayang dulu, dia tinggalkan suami dia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dah habis bagi salam. Dia tengok lelaki atas katil. Neraka lah orang tua. La ilaha illallah. Kejut pun tidak, kau kira hukum neraka je. Semayanglah sama-sama. Bangunlah abang. Jomlah kita subuh sama-sama. Abang. Kalau macam tu lah cara kejut, sudah dua-dua tak subuh. Kau ni kejut, kau ngajak apa ni? Kau cakap kejut suami macam rumah terbakar, tahu? Bangun bang, api mana? Api neraka, cakap macam tu. Payah kejut. Bila bangun tu suami pula jadi imam. Allahu Akbar. Isteri kat belakang menitis air mata. Sebab suami ni menjadi imam buat kali pertama ni. Itulah Imam Hafiz namanya. Mengimamkan Emilia. Ini tak, abang hari ni tak sihat, awak jadi imam. Jangan buat macam tu. Apa hal lah Amelia tu jadi imam? Jangan. Kan? Jangan buat-buat tau. Bono tak biasa buat, jangan buat. Ya, tu sebab kena belajar. Tak pandai, kena belajar.
Ingat tak kisah yang besan tu, dia lama tak jumpa besan dia. Assalamualaikum San. Kau sehat San? Sehat. Ya Allah, lama betul. Apa warkawek kata. Apa kau buat? Betul ke? Salah. Kalau aku cakap memang salah aku cakapnya. Hei, betul malas cakap Jawa. Cakap Jerman ni pelik-pelik betul kan. Nantilah aku kahwin dengan Jawa dulu. Dan lepas tu bila dah cakap buat, ya Allah dah maghrib. Ha. Jom kita semayang sesama. Tak apalah kau semayang dulu. Aku tak ada wuduk lagi ni. Dia pun pergi ambil wuduk. Yang besan ni dah semayang. Allahu Akbar. Habis rakaat pertama naik. Allahu Akbar. Dah rakaat kedua. Datanglah besan tadi. Baru selesai ambil wuduk. Dia pun touch. Cap. Dia kena jadi imam. Habis rakaat kedua. Habis rakaat ketiga. Imam pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kau bukan ada satu rakaat lagi ke? Itu yang aku malas semayang dengan kau. Satu pun nak kira ke? La ilaha illallah. Bukan aku kira. Allah Ta'ala kira tahu. Kau semayang tak cukup rakaat ni. Tu kadang orang tak ada ilmu. Macam tu lah kaedah dia. Kan? Jadi kena belajar. Tak tahu kena belajar. Mengaji kena mengaji. Jangan memang itu sebabnya ada pusat tahfiz, hantarlah anak-anak kita. Jangan kira-kira. Ni sistemnya, sistem Islam kita nak terapkan. Hari ni pelik-pelik tuan-tuan. Ada orang pusat tahfiz pun nak ditutup. Pelik hari ni. Jangan main-main. Tu sebab jaga-jaga. Tu sebab kita hantar anak. Saya itu saya tanya anak saya, siapa yang nak masuk pusat tahfiz? Ada seorang darjah 4 tu nak. Angkat tangan. Nak? Tak sangka yang darjah 4 tu nak masuk. Mak yang nangis dulu. Bila masuk pusat tahfiz, minggu pertama dia balik, dah lain macam dia berbual dengan abah dia. Abah tahu tak kiamat tak lama lagi. Lain macam. Mak Abah pun, itulah nasib baik kau cakap. Kau tidak, abah memang tak tahu. Saya cakap macam tu lah. Kan? Makna anak-anak kita ni perlu pendedahan agama. Tu sebabnya sistem kan, sistem Islam. Bila-bila makan pagi, sarapan pagi, Allahu Akbar. Sarapan baca doa, kemudian makan sama-sama. Kemesraan suap pula pada isterinya. Nah sayang, makanlah. Contoh. Buka mulut. Tu. Yang isi macam tu kan. Manalah tahu kemesraan. Ya Allahu Akbar. Ini tak nak manja-manja pun tak boleh. Lagi tua lagi menyampah dia kata. Ni apa ni dengan ada sangat ni? La ilaha illallah, jangan. Kena ingat orang perempuan. Menurut kajian orang lelaki mati dulu pada orang perempuan. Jadi sementara hidup tu jagalah elok. Cuba tanya berapa ramai ibu yang kena tinggal sebab kematian suami. Ini. Tu sebabnya hari-hari kena layan istimewa suami ni. Supaya dia meninggal tu tak adalah galat sangat. Tahu? Kadang kesian suami. Kerana suami tu puas nyusun ayat. Al-maklumlah bini garang sikit. Dia ketua kumpulan Radatul Jannah di Afrika, bukan sini. Sana tempat lain. Dia punya garang lah kan. Oh ya. Abang. Apa abang? Abang nak apa? Bubur nasi. Bubur. Dia duduk rumah apartmen. Bubur. Pergi beli kat Masjid Senah bawah tu. Dia suruh beli kat gerai bawah tu. Ya Allah. Sedih suami. Suami tu nak sangat makan bubur air tangan bini dia. Sedih. Hati luluh, hati turun. Nah lift tu. Sampai bawah. Belilah kat Masjid Senah tu. Bubur. Tak sama. Masuk dalam lift tak macam mana leka. Tak terlewat sikit masuk. Kepala tersapit kat lift. Langsung mati. Meninggal sebab kepala tersapit kat dalam lift. Meninggal dunia. Tahulah melulung benih ni bila suami dah meninggal. Abang, tak sempat saya buat bubur tu abang. Tadi orang tu nak, kau tak nak buat. Sudah yang jadi mangsa imam dengan makmum 3 malam tahlil kat rumah tu. Bubur je hidang. Sakit perut makmum ni. Dia ladu hitam banyak mana. Sampai tanya, "Mam, malam ni bubur juga kau?" Macam tu lah. Dia terbayang ke arwah ni tu. Kemarin arwah tu hidup, kau tak nak masak. Dah meninggal kawan tu, baru kau sibuk bagi bubur. Tengah hidup tu apa dia nak? Setuju je. Orang perempuan nak masuk syurga kan Nabi sebut. Jaga solat, jaga puasa, jaga marah diri, marah suami. Taat perintah suami.
Bukan susah mana. Suami nak kopi, buat kopi. Nak mi bang, siap. Mi celup, settle. Nak apa lagi? Ni belakang abang sakit nah. Pakailah minyak panis. Poi panisin kejap minyak tu. Apa tu sapu. Mak minyak apa kau pakai ni? Minyak masak. Tapi panis lah. Sapu. Lain macam. Apa lagi nak? Abang terasa lah nak makan mihun. Settle. Nak goreng ke? Hailam. Boleh. Settle. Apa lagi nak? Sain. Faham? Tak, suami nak pindah nama kat tanah tu. Jangan salah faham. Kau mah betul sangka buruk lah. Belum apa-apa sangka buruk tu. Menyampah tu. Kan? Okey. Yang pertama, kunci rumah.